Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Amira, Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pantun? Okey, pantun ni merupakan puisi lama yang terdiri daripada baris yang mempunyai pembayang dan maksud. Okey, pantun ni dicipta sebagai satu pengucapan untuk menyapakan fikiran kita atau perasaan kita mengenai suatu perkara. Contohnya seperti kita nak sindir dia, kita nak berjenaka atau memberi nasihat. Kalau orang contohlah, kalau orang dulu-dulu dia tak pandai sangat membaca atau menuliskan, jadi dia akan bercakap melalui pantun untuk menyindir orang tu ke, untuk memberi nasihat ke. Okey, pantun ni dia terdapat dalam beberapa jenis. Contohnya kita ada pantun 2 kerat, 4 kerat, 8 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 dan 12 kerat. Tapi pantun yang paling popular sekali adalah pantun 4 kerat, di mana dia ada 2 pembayang dan 2 maksud. Tapi hari ni cikgu nak ajar pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat sahaja. Okey, ni adalah pantun 2 kerat di mana dia terdiri daripada 2 baris ayat sahaja. Satu baris adalah pembayang dan satu lagi adalah maksud dia. Okey, kita tengok contoh. Okey, kat sini adalah 4 contoh pantun 2 kerat di mana satu adalah pembayang dan satu lagi adalah maksud. Okey. Yang pertama, daun senduduk, daun semalu. Marilah duduk, janganlah malu. Contoh, kalau orang dulu-dulu dia duduk berdiri je, dia tak nak duduk lah, dia segan ke apa-apa kan. Jadi kita yang duduk ni, kita akan kata, daun senduduk, daun semalu, marilah duduk, janganlah malu. Jadi orang tu akan duduk dekat kita. Okey, yang kedua adalah sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Contohnya, macam kawan awak dah tahu pasal sesuatu benda tu, tapi dia tanya awak, betul ke macam ni? Sedangkan dia dah tahu. Jadi awak akan kata, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Okey, jadi yang ketiga adalah siakat senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey, contohnya lah awak balik sekolah pukul 1, pukul 4 petang baru sampai kat rumah. Bila mak awak tanya, awak pergi mana? Awak cakap, saya pergi belajar study dengan kawan dekat kod 1, kod 2 ke. Sedangkan awak tak pergi study pun, awak pergi melepak kat Iong ke apa kan. Jadi bila mak tahu awak berbohong dekat dia, mak awak akan cakap, siakat senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Tak mustahil bila awak bercakap bohong setiap hari, awak akan mencuri. Itu adalah maksud dia. Okey, yang keempat ialah orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Contohnya bila kita adab berjiran kan, awak kena buat baik dengan jiran, jiran pun kena buat baik dengan awak. Cuba bayangkan kalau awak buat jahat dengan jiran, jiran tengah masak cengkodok banyak sangat, jiran tak akan bagi dekat awak sebab dia kata, kenapa aku nak bagi dekat dia sedangkan dia bukannya baik dengan aku. Bila awak baik dengan jiran, jiran akan bagi, okey, ni saya bawa balik dari kampung ni, ada kepuk lekor sikit, makanlah. Jadi bila jiran awak bagi, dan awak akan merasa apa yang jiran awak bagi sama macam awak bagi balik mana-mana, awak bagi dekat jiran awak. Maksudnya bila orang tu memberi, kita orang tu akan merasa, maksudnya orang yang terdekat dengan awak lah. Okey, ni adalah pantun yang cikgu reka sendiri. Itu, pergi kedai beli celagi, jangan lupa datang lagi. Okey, contohlah cikgu buka kedai makan. Cikgu, lepas orang makan, orang bayar dah, cikgu bagi pantun ni, pergi kedai beli celagi, jangan lupa datang lagi. Mungkin orang tu akan datang lagi. Ataupun kalau orang tu pandai berpantun, dia akan balas pantun cikgu. Okey, seterusnya adalah pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat ni adalah terdiri daripada 2 baris pembayang dan 2 baris maksud. Okey, yang tadi cikgu lupa nak cakap. Okey, sebab kita terdiri yang tadi
yang pantun dua kerat tu, dia terdiri daripada satu pembayan dan satu maksud kan. Okey, jadi pembayan yang terakhir, okey, perkataan terakhir ni dia mestilah sama antara pembayan dengan maksud. Contohnya yang ni awak tengok, selagi dan lagi. Maksudnya ayat hampir sama kan. Okey, dia kena sama yang dua ni. Okey, ni adalah 4 kerat. Okey, ni adalah contoh pantun 4 kerat. Cikgu baca. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Okey, yang ni dia ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Okey, 1 dengan 3, perkataan yang belakang ni mestilah sama, hampir sama maksud dia. Contohnya, masak dengan nampak. AK. Jadi, dia akan, okey, dia sama. Yang kedua, 2 dengan 4 dia layu-layuan, rindu-rinduan. Jadi, an, dia akan sama. Jadi, tak kisah kalau kat depan, yang depan ni, dia tak sama tak apa. Janji yang belakang ni, dia kena sama. Okey, seterusnya. Parang tajam, tidak berhulu. Buat menetak si pokok ru. Bila belajar, tekun selalu. Jangan ingkar nasihat guru. Okey, awak tengok 1, 2, 3, 4. 1 dengan 3 mestilah sama. Tengok. Berhulu selalu. Maksudnya lulu. Okey, pokok ru dengan guru. Ru. Maksudnya dia sama. Awak kena ingat, kalau awak nak cerita pantun ke, awak nak cerita pantun 2 rangkaian atau 4 rakaat, pembayan dengan maksud dia yang belakang tu sama. Maksudnya kalau pantun 2 rakaat kan dia ada 2 je. Jadi pembayan 1, maksud dia 1. Jadi yang belakang tu kena sama. Tapi bila kita buat pantun 4 rakaat, baris rangkap pertama dengan rangkap yang ketiga dia mestilah sama yang belakang tu. 2 dengan 4 dia kena sama. Contohnya kita tengok kat sini kan. Lu, ru. Okey. Ni adalah contoh pantun Cikgu reka sendiri. Pergi melancun antara benua, masuk hutan, nampak periuk kera. Lindung diri, lindung semua. Semoga kita sihat sejahtera. Awak tengok kat sini, 1 dengan 3 dia sama kan? Benua dengan semua. Okey, periuk kera. Re dengan sejahtera. Re. Okey, dia sama. Okey, kita dah habis belajar. Hari ni kita dah belajar mengenai apa yang dimaksudkan dengan pantun. Okey, pantun ni, asal-usul pantun ni dari mana? Maksudnya asal-usul ni dari dulu-dulu lagi. Okey, lepas tu kita dah kenal pantun ada berapa jenis. Ada 2 rangkap, 4, 6, 8, 10, 12. Tapi yang paling popular ialah 4 rangkap. Dan ni cikgu nak awak jawab. Jom jawab teka-teki. Okey, cikgu bagi 4 soalan dan cikgu akan baca. Okey, yang kat sini cikgu cuma baca soalan. Nanti awak tekan link yang cikgu bagi dan awak jawab melalui link soalan tersebut je. Yang ni cikgu cuma baca macam mana kita nak meluahkan cara kita nak baca pantun tu. Okey, yang pertama, halus tenunan kain tanjak diikat erat orang lelaki, tekelah permainan dengan bijak, melompat mendarat sebelah kaki. Okey, ni adalah permainan tradisional. Agak-agak murid, permainan apa yang kita melompat dan mendarat dengan sebelah kaki je. Okey, yang kedua, cincin pusaka cantik berseni, batu kecubung pilihan dara. Marilah meneka permainan ini, batu di lambung 5 saudara. Okey, permainan apa yang kita gunakan batu, dia ada 5 je. Okey, seterusnya. Terbang rerama sangatlah rendah hingga di kuduk bunga melati. Permainan ternama sungguh mudah, dilepaskan hidup, dipegang mati. Agak-agak permainan tradisional apa yang kita lepas dia hidup, kalau kita pegang dia mati. Okey, ini pohon nangka, pohon kelapa di tanam abang di tepi kali.
Cubalah teka permainan apa. Badan berlubang diisi guli. Okey, antara 4 soalan ni semua adalah melibatkan permainan tradisional. Okey, kalau awak tak tahu apa permainan tradisional, awak boleh Google. Okey, dekat soalan yang cikgu bagi tu, cikgu dah bagi jawapan. Cuma awak pilih jawapan yang mana betul. Kalau boleh, hantar secara personal dekat cikgu. Nanti kalau awak hantar dalam grup, takut orang lain tengok ke jawapan awak kan. Jadi, awak tengok je. Awak hantar secara personal. Okey, terima kasih kerana telah mendengar sampai habis pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham apa yang cikgu sampaikan. Kalau awak tak faham, awak boleh WhatsApp cikgu secara personal atau call cikgu. Bye.